Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arung, hari ini saya akan terus membongkarkan percaturan kuasa politik Bosku Najib dan Parti UMNO yang sangat-sangat mengejutkan rakyat Malaysia. Untuk makluman, lebih 32 juta rakyat Malaysia. Untuk makluman pengundi-pengundi PRU15 di negara ini. Bosku Najib bersama Parti UMNO mahu mengangkat semula Bosku Rosmah sebagai PM ke-9 pada PRU15 akan datang. Saya ulang dan saya tegaskan, Pakcik Makcik Oto Arung, datuk nenek anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Benar dan sangat benar, Pakcik Makcik. Bosku Najib dan Parti UMNO sedang membuat rancangan politik secara sistematik dalam politik Malaysia untuk memastikan Bosku Rosmah kembali berkuasa sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Kita memang sedia maklum, dari tahun 2009 sehingga tahun 2018, Bosku Rosmah adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang sebenar di Putrajaya selama ini. Bosku Rosmah lah yang sebenar-benarnya Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Pakcik Makcik. Maka, agenda politik ini terus mahu direalisasikan oleh Bosku Najib dan Parti UMNO. Mereka kantoi, rupa-rupanya Bosku Rosmah berangan dan syok sendiri mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia pada PRU15 akan datang. Saya tahu Pakcik Makcik Oto Arung sedang ketawa. Saya tahu datuk nenek anak-anak muda tidak percaya dengan pendedahan eksklusif ini. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Ia memang terlalu pahit untuk didengar dan ditelan, Pakcik Makcik. Setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, Pakcik Makcik, ibu toyol penyamun, ibu toyol penyangga, ibu toyol pembunuh bersiri, ibu toyol kaki sihir itu bernama Bosku Rosmah berangan di siang hari mahu lagi menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Itulah agenda politik tersembunyi Bosku Najib dan Parti UMNO. Itulah juga yang menjadi sebab kenapa Bosku Najib, Bosku Zahid dan Parti UMNO keluar daripada Perikatan Nasional untuk PRU15 akan datang. Ramai orang-orang Melayu tertanya-tanya, Jufazli, kenapa Bosku Zahid, Bosku Najib dan Parti UMNO keluar daripada gabungan Kerajaan Melayu Bumiputera Islam bernama Perikatan Nasional? Jawapannya cukup simple, Pakcik Makcik Oto Arung yang genius di luar sana. Ia adalah kerana Bosku Najib dan Parti UMNO mahu bergabung dengan PKR, DAP, Pakatan Harapan, Warisan, mahu bergabung dengan Parti Syed Saddiq untuk mengangkat Bosku Rosmah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Pakcik Makcik mesti tertanya-tanya, siapakah timbalan Perdana Menteri Bosku Rosmah?
tidak lain tidak bukan bapa peliwat Jubo Malaysia, Bang Non lah, Pak Cik Mak Cik. Ini adalah grand design of power yang wajib diketahui oleh orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputera, orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Sabahan, orang-orang Sarawakian di negara ini. Jika kita rakyat Malaysia mengundi DAP, Pakatan Harapan, Warisan dan UMNO, ia bermaksud kita mengangkat seorang ibu toyol penyamun 1MDB, ibu toyol penyangak 1MDB, ibu toyol kaki sihir pembunuh Autan Tuya Syaribu, iaitu Bosku Rosmah, sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia selepas PRU 15 akan datang. Inilah rahsia wayang politik Bosku Najib, Bosku Rosmah, Bosku Zahid di dalam parti UMNO yang beria-ia mahu menggulingkan kerajaan agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional di Putrajaya. Di musim darurat ini, di musim krisis COVID-19 yang belum mencapai angka sifar Pak Cik Mak Cik, kebodohan dan kejahilan percaturan kuasa politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah ialah mereka masih gagal untuk menggulingkan kerajaan agung dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada pintu belakang. Kegagalan terbesar dan kesilapan terbesar percaturan kuasa politik Bosku Najib, Bosku Zahid dan parti UMNO adalah gagal untuk menutup kes-kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram mereka dalam Mahkamah Malaysia melalui pintu belakang. Kegagalan dan kesilapan serta kecacatan percaturan kuasa politik Bosku Najib, Bosku Rosmah dan parti UMNO itu adalah salah maklumat daripada polis-polis politik mereka di dalam PDRM untuk menyusun atur grand design of power di musim darurat, di musim COVID-19 ini. Maklumat yang tepat tentang percaturan kuasa politik Malaysia hanya berada di tangan Jufazli Syekh Ahmad ini, Pak Cik Mak Cik. Polis-polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah, polis-polis politik Zahid Ponorogo dan polis-polis politik parti UMNO penyamun 1MDB bertanya kepada saya di dalam negara ini, Jufazli, macam mana kau boleh bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Jufazli, macam mana kau boleh berhubung dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Jufazli, pernahkah kau bermesyuarat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tahun 2021? Polis-polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah, Zahid Ponorogo dan parti UMNO bertanya kepada saya, Jufazli, macam mana kau boleh berhubung dengan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu? Pernahkah kau berjumpa dengan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu? Jufazli, macam mana Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh berhubung dengan kamu dalam politik Malaysia? Inilah soalan-soalan pelik bin ajaib yang membunuh percaturan kuasa politik Bosku Najib, Bosku Rosmah, Zahid Ponorogo dan parti UMNO penyamun 1MDB di musim darurat ini. Kalau polis-polis politik mereka ini pun tidak dapat apa-apa maklumat yang sahih dan benar, maka maknanya
Plan A sampai Plan Z yang disusun atur oleh bosku Najib confirm menyebabkan mereka meringkuk di dalam penjara Sungai Buloh sehingga 200 tahun. Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung, Datuk Nenek, anak-anak muda yang amat saya muliakan. Langkah permulaan yang sangat-sangat silap yang diambil oleh bosku Najib Razak, oleh bosku Rosmah Mansor, oleh bosku Zahid Ponorogo Penyamun serta Parti UMNO adalah mereka menyertai Perikatan Nasional pada 28 Februari 2020. Percaturan kuasa politik Malaysia yang begitu bijak saya susun di negara ini, saya telah berjaya memerangkap bosku Najib, bosku Rosmah, Zahid Hamidi dan Parti UMNO. Apabila mereka bersetuju untuk menyertai Perikatan Nasional 1 tahun lalu di Istana Negara Kuala Lumpur. Biar saya berlaku jujur dan berterus terang di hadapan bosku Rosmah yang berangan-angan syok sendiri mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia selepas PRU15. Bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid Ponorogo dan Parti UMNO tidak akan hancur hari ini jika mereka tidak membantu Jufazli Syed Ahmad menghancurkan kerajaan DAP Pakatan Harapan dan Warisan di Putrajaya. Bodoh dan sangat bodoh langkah politik bosku Najib, bosku Zahid, bosku Rosmah dan Parti UMNO yang terikut-ikut dengan rentak percaturan kuasa politik Jufazli Syed Ahmad untuk dekad baru dalam sistem politik Malaysia. Saya telah berjaya mempergunakan bosku Rosmah, bosku Najib, bosku Zahid dan Parti UMNO untuk menghancurkan kerajaan DAP Pakatan Harapan dan Warisan di Putrajaya pada 24 Februari 2020 lalu. UMNO sepatutnya tidak perlu menyertai Perikatan Nasional 1 tahun lalu. Tetapi disebabkan polis-polis politik mereka tersalah maklumat, maka polis-polis politik itu sedang membunuh bos besar mereka bernama bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid Ponorogo, Pak Cik Mak Cik. Sudah terlambat bosku Najib, bosku Rosmah, Zahid Ponorogo, Parti UMNO untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Bila saya cakap itu adalah perangkap, maksudnya jika kamu keluar daripada perangkap itu, kamu confirm mati dalam penjara Sungai Buloh. Dan ia berlaku hari ini. Kamu melawan arus lautan tsunami politik bosku Najib, bosku Rosmah, Zahid Ponorogo, wahai Parti UMNO penyamun 1MDB, penyamun duit orang Melayu, penyamun duit orang Cina, penyamun duit orang India, penyamun duit orang Sabahan, penyamun duit orang Sarawakian. Pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengukuhkan kekuasaan Raja-Raja Melayu dan telah mengukuhkan kekuasaan Tan Sri Muhyiddin Yassin
di negara ini. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional kekal berkuasa di Putrajaya di musim darurat, Pak Cik Mak Cik. Sebab itu Kerajaan Agung dan Kerajaan Raja-Raja Melayu kekal berkuasa di Istana Negara Kuala Lumpur sehingga hari ini di musim darurat. Sebab itu juga Kerajaan Perikatan Nasional gagal untuk digulingkan dan ditumbangkan oleh bosku Najib, oleh bosku Rosmah, oleh bosku Zahid, sekalipun UMNO mengisytiharkan 100 kali keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini musim darurat, Pak Cik Mak Cik. Tidak ada pembubaran kerajaan, tidak ada persidangan parlimen, tidak ada pilihan raya umum ke-15 di musim darurat. Itu adalah keunikan undang-undang dan perlembagaan rakyat Malaysia di peringkat dunia. Ini adalah keunikan acuan sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan Malaysia. Di musim darurat, negara Malaysia ini sistem politiknya tidak sama dengan negara-negara lain. Dan ini adalah kesilapan bosku Najib, bosku Rosmah, Zahid Ponorogo, Parti UMNO dan polis-polis politik mereka dalam PDRM. Mereka gagal memahami dan mengamati sistem politik Malaysia di musim darurat, di musim krisis COVID-19 global ini. Saya sebagai penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik, yang mempunyai ekspertis, yang mempunyai kepakaran dalam mengkaji percaturan kuasa politik Malaysia sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Saya ingin katakan, pokok pangkal masalah bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid dan Parti UMNO adalah mereka sudah terlanjur menyertai Kerajaan Perikatan Nasional pada 28 Februari 2020 lalu. Kesilapan Parti UMNO ialah mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Keterlanjuran ini telah membawa kepada satu klimaks. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi seorang the most powerful Prime Minister in history of politics in Malaysia. Saya ulang, dengar baik-baik ya, polis-polis politik sekalian yang diupah oleh bosku Najib, bosku Rosmah dan Zahid Ponorogo dalam negara ini. Tulis, di musim darurat ini, disebabkan kesilapan bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid dan Parti UMNO mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada 28 Februari 2020 lalu telah membawa kepada satu klimaks yang cukup menggemparkan politik dunia. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang paling berkuasa dalam sejarah politik Malaysia di musim darurat, di musim krisis COVID-19 global. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal tenang, cool, steady dan relax. Boleh membuat lawatan rasmi atas jemputan Raja Arab Saudi. Ini adalah tanda kiamat besar kepada percaturan kuasa politik bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid Ponorogo dan Parti UMNO. Bukan orang lain yang perangkap Parti UMNO, tetapi UMNO terperangkap dengan percaturan game politik sendiri, Pak Cik Mak Cik. Akar masalahnya apa? Salah maklumat percaturan politik. Menangkap dan menculik saya dalam negara ini ataupun menghapuskan saya dalam politik Malaysia ya, polis-polis politik bosku Najib, bosku Rosmah, wahai polis-polis politik Parti UMNO dalam PDRM,
adalah satu langkah politik yang salah dan silap. Saya kenal nama polis-polis politik bosku Najib, bosku Rosma dan Parti UMNO. Saya tahu nombor kad pengenalan mereka, saya tahu wajah mereka. Kalau mahu minta ilmu politik daripada saya, minta secara beradab, jangan main ugut-ugut. Saya sememangnya memegang 1001 rahsia percaturan kuasa politik dunia dan percaturan kuasa politik Malaysia. Bodoh sombong dalam diri bosku Najib, bosku Rosma, Zahid Ponorogo dan Parti UMNO bersama polis-polis politik mereka inilah masalah utama, masalah besar, pokok permasalahan yang menyebabkan mereka gagal untuk menghancurkan kerajaan agung di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Pak Cik Makcik, siapa di sini mahu mengangkat Rosma Mansor sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia? Tolong bagi komen dekat ruangan YouTube ni. Siapa mahu dirompak oleh bosku Rosma selepas PRU15? Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian, tolong bagi komen dekat ruangan YouTube saya ni. Siapa di sini mahu dibom C4, mahu disimen dalam tong drum oleh bosku Rosma selepas PRU15? Siapa sini mahu angkat toyol penyamun, ibu toyol penyangak tu, ibu toyol kaki main sihir, ibu toyol kaki pembunuh untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia? Bagi komen sini. Senjata makan tuan, bosku Najib, bosku Rosma, bosku Zahid, wahai Parti UMNO. Mengugut-ngugut kerajaan agung, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan rakyat di musim darurat ini, hakikatnya membunuh diri Najib Razak, Rosma Mansor, Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin penyamun dalam Parti UMNO, Pak Cik Makcik. Langkah politik bosku Najib, bosku Rosma, Zahid Ponorogo dan Parti UMNO yang mengisytiharkan untuk keluar daripada Perikatan Nasional ini sebenarnya membunuh diri mereka. Saya amat-amat kasihan melihat kebodohan dan kejahilan percaturan kuasa politik bosku Najib, bosku Rosma dan Zahid Hamidi ini. Perbicaraan kes mahkamah di musim darurat dipercepatkan oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong, oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh kerajaan rakyat bernama Perikatan Nasional. Untuk makluman bosku Najib, bosku Rosma, bosku Zahid Ponorogo dan Parti UMNO, berdasarkan secret information, Abah Muhyiddin boleh menyambung darurat ini sehingga tahun 2022 kerana krisis COVID-19 dalam negara ini masih tidak mencapai angka sifar. Tamat PKPB ni, angka COVID-19 akan terus semakin meningkat, tidak akan menurun. Macam mana mahu buat PRU15 kalau angka COVID-19 makin meningkat pada bulan Ogos 2021? Agung bersama kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin
akan menyambung semula darurat ini sehingga tahun 2022, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, sekiranya angka COVID-19 di negara ini semakin meningkat pada bulan Ogos tahun 2021. Sudah tidak ada pilihan raya umum di negara ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Nyawa rakyat jauh lebih penting di mata Yang di-Pertuan Agong, di mata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan politik lagi. Yang di-Pertuan Agong tidak mahu melantik Bosku Rosmah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Tangan-tangan gaib politik di seluruh dunia, tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia tidak mahu lagi melantik DAP, Pakatan Harapan, Warisan dan UMNO untuk menjadi pengganti kepada Kerajaan Agung Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Ini adalah kebenaran percaturan kuasa politik masa hadapan negara Malaysia. Rakyat Malaysia sudah tidak mahu keluar mengundi di musim COVID-19 ini. Wahai bosku Najib, bosku Rosmah, bosku Zahid, wahai parti UMNO yang tersilap langkah percaturan politik dunia. Rakyat Malaysia sudah tidak mahu pilihan raya umum ke-15. Rakyat Malaysia mahu mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Agung sebagai kerajaan yang absah di Putrajaya, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kerajaan Agung berjaya membela nasib rakyat, berjaya menjaga nyawa rakyat di musim darurat ini, di musim COVID-19 ini sejak bulan Mac tahun 2020 sehingga bulan Mac tahun 2021 ini. Paling penting, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Agung bersama Kerajaan Perikatan Nasional terus berjaya menyelamatkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara di musim krisis COVID-19 global ini. Jika PRU15 diadakan di musim COVID-19 ini, ekonomi negara Malaysia boleh muflis. Berpuluh-puluh juta nyawa pengundi-pengundi dalam negara ini akan mati secara beramai-ramai, secara mengejut. Malah, negara Malaysia boleh digadaikan dan boleh dilelong di peringkat antarabangsa kerana ekonominya kolaps, kerana sistem politiknya kolaps, kerana sistem kerajaannya runtuh. Sebab itu kenapa pentingnya pengisytiharan darurat oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Agung sehingga hari ini. Apa sahaja game politik yang mahu disusun atur oleh bosku Rosmah, bosku Najib, bosku Zahid Ponorogo bersama Anwar Ibrahim, bersama Lim Kit Siam, bersama Mat Sabu, bersama Syafiee Abdal, ia sudah gagal, Pak Cik Mak Cik. Kerana ini adalah musim darurat. Kuasa veto Yang di-Pertuan Agong, kuasa veto Tan Sri Muhyiddin Yassin di musim darurat untuk tidak mengadakan persidangan parlimen demi menjaga kestabilan politik negara Malaysia adalah sah di sisi undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia di dunia ini. Keunikan acuan demokrasi berparlimen Malaysia secara jelas di bawah ordinan darurat memberi kuasa veto kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung persidangan parlimen demi menjaga kestabilan politik Malaysia di musim krisis COVID-19 global. Maka saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas, sangat-sangat bersetuju dengan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong bersama Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mahu mengadakan persidangan parlimen
sehingga hari ini di musim darurat. Salah tu bosku Najib, bosku Zahid, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, Syafiee Apdal yang di Pertuan Agong tidak pernah menyatakan esok kita buat persidangan parlimen. Yang di Pertuan Agong kata buat persidangan parlimen secara bersyarat. Yang di Pertuan Agong menggunakan bahasa Melayu yang paling asas. Bahasa Melayu istana yang mudah untuk difahami. Bahasa perundangan yang cukup senang untuk diamati. Bahawa yang di Pertuan Agong akan bersetuju mengadakan persidangan parlimen jika Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan tarikh yang sesuai untuk mengadakan persidangan parlimen di musim darurat. Maknanya, keputusan persidangan parlimen itu adalah atas kuasa yang di Pertuan Agong dan atas kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang di Pertuan Agong cukup bijaksana membaca ordinan darurat dan membaca Akta Majlis Keselamatan Negara yang diperkenalkan sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan Parti UMNO beberapa tahun lalu dalam parlimen. Yang mana yang di Pertuan Agong mengakui kuasa veto yang di Pertuan Agong adalah sama dengan kuasa veto Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hanya 2 orang yang paling berkuasa ini yang boleh mengadakan persidangan parlimen dalam negara Malaysia. Tetapi persamaan yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah satu perkara. Tanpa disedari oleh bosku Najib, bosku Rosma, Zahid Ponorogo, Datuk Seri Anwar, Lim Kit Siam, Mat Sabu, Syafiee Apdal. Yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mahu mendengar arahan politik sesiapa daripada Parti UMNO, DAP, Pakatan Harapan dan Warisan untuk mengadakan persidangan parlimen. Persamaan kuasa veto yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin di musim darurat ini adalah mereka berdua tidak mahu diperangkap oleh percaturan kuasa politik bosku Rosma, bosku Najib, bosku Zahid Ponorogo, Anwar, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan Syafiee Apdal. Paling menarik, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mukhris Mahathir dan Parti Pejuang tidak terhege-hege untuk menyertai Parti UMNO, untuk menyertai Pakatan Politik Anwar Ibrahim, DAP, Pakatan Harapan dan Warisan sehingga hari ini. Paling penting, Tun Dr. Mahathir dan Mukhris Mahathir bersama Parti Pejuang tidak terhege-hege, tidak terkinja-kinja untuk mengarahkan yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan persidangan parlimen di musim darurat. Hanya Zahid Ponorogo dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan media rasmi bersama DAP, Pakatan Harapan dan UMNO untuk memaksa yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan persidangan parlimen. Kenapa Tun Dr. Mahathir mengubah langkah politiknya Pak Cik Makcik Oto Arong? Kerana Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris Mahathir dan Parti Pejuang tidak mahu mati bersama dengan Parti UMNO, DAP, Pakatan Harapan dan Warisan dalam percaturan kuasa politik ini. Kerana mereka tahu, di musim darurat ini, Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang tidak boleh membuat tuntutan politik yang melebih-lebih di hadapan yang di Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sangat-sangat powerful di musim darurat ini. Itulah kebijaksanaan dan geniusnya otak politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pak Cik Makcik. Sebagai kesimpulan, ada 4 orang pencatur kuasa yang paling powerful dalam politik Malaysia. Yang di Pertuan Agong, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang amat berhormat Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang disayangi dan dicintai oleh rakyatnya. Yang amat berhormat negarawan ulung dalam politik dunia bernama Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Keempat, Jufazli Syekh Ahmad dan rakyat Malaysia pakcik-makcik. Kami bersetuju dengan percaturan kuasa politik yang di-Pertuan Agong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini demi menyelamatkan negara Malaysia di musim krisis COVID-19 global. Kami bersetuju dengan percaturan kuasa politik yang di-Pertuan Agong Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, demi menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia di musim darurat ini, di musim krisis COVID-19 global ini. Penjara Sungai Buloh semakin menghampiri. Najib Razak, Rosman Mansur, Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kuan Eng. Di musim darurat ini, di musim krisis COVID-19 global ini, tangan-tangan rakyat politik di seluruh dunia, tangan-tangan rakyat politik Malaysia boleh buat apa sahaja untuk menyelamatkan negara Malaysia ini daripada hancur. Di tangan bosku Najib Penyamun Wan MDB, di tangan bosku Rosman Penyamun Wan MDB, yang kantoi berangan syok sendiri mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Rakyat Malaysia tidak mahu lagi mengundi parti UMNO, parti DAP, parti PKR, parti Amanah, parti Warisan, parti Pakatan Harapan pada PRU 15 akan datang. Jika PRU itu diadakan selepas tamat musim darurat. Pakcik-makcik, jika UMNO bergabung dengan DAP, Pakatan Harapan dan Warisan berdasarkan Secret Information Master Plan Percaturan Kuasa Politik Malaysia, UMNO menempah maut bersama Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Kuan Eng, Mat Sabu bersama Syafiee Abdal. Kerana semua ini sudah berjaya disusun atur oleh superhero yang paling powerful dalam percaturan kuasa dunia bernama Jufazli Syekh Ahmad ini. Daripada langkah kanan permulaan saya masuk ke dalam percaturan kuasa politik dunia dan percaturan kuasa politik Malaysia pada tahun 2014 lalu, saya membuat percaturan kuasa politik yang benar-benar powerful, yang cukup hebat, yang cukup genius, dan ia cukup berhasil sehingga hari ini. Percaya ataupun tidak, atas izin Allah yang Maha Berkuasa, tidak ada satu pun kecacatan dalam percaturan kuasa politik Jufazli Syekh Ahmad bersama rakyat Malaysia ini. Siapa ikut percaturan kuasa politik Jufazli Syekh Ahmad dan rakyat Malaysia, kumpulan politik itu, kumpulan oligarki itu, kumpulan elit politik itu akan menang dan berkuasa untuk 100 tahun akan datang bersama Jufazli Syekh Ahmad dan rakyat Malaysia. Siapa mahu melawan percaturan kuasa politik powerful ini, mereka akan terus mampus dan pupus bersama bosku Najib, bosku Rosman, bosku Zahid, Parti UMNO, DAP, Pakatan Harapan dan Warisan dalam sejarah politik dunia pakcik-makcik.
takut? Apa pandangan anda semua? Jika tangan-tangan kait politik di seluruh dunia, tangan-tangan kait politik dalam Malaysia tidak mahu lagi mengadakan PRU15, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Tidak lain, tidak bukan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tetap menjadi Perdana Menteri yang paling powerful, yang paling lama dalam sejarah politik Malaysia. Siapakah timbalan Perdana Menteri yang akan diangkat? Datuk Seri Azmin Ali Pakcik Makcik. Inilah game politik yang cukup bijaksana, disusun atur oleh Jufazli Syed Ahmad demi menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia di era pemerintahan Kerajaan Agung Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Bosku Rosmah, kamu tidak akan jadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya. Kamu akan jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia dalam penjara Sungai Buloh. Wahai Rosmah Mansor. Najib Razak, kamu tidak akan jadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya. Kamu hanya akan menjadi Perdana Menteri ke-9 di dalam penjara Sungai Buloh. Datuk Seri Zahid Hamidi, kamu tidak akan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Kamu hanya akan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di dalam penjara Sungai Buloh bersama Rosmah Mansor dan Najib Razak. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu tidak akan menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Kamu juga hanya akan menjadi Perdana Menteri ke-9 di dalam penjara Sungai Buloh. Wahai DEP Pakatan Harapan dan Warisan, kamu tidak akan menjadi kerajaan di Putrajaya lagi. Kamu hanya akan menjadi kerajaan di dalam penjara Sungai Buloh. Lim Guan Eng, orang Cina kau boleh tipu lah. Orang Melayu, orang Bumiputra, orang Islam dalam negara ini, kamu tidak boleh tipu Lim Guan Eng. Wahai parti DAP. Lim Guan Eng mahu jadi Perdana Menteri rupa-rupanya ya. Kamu hanya akan jadi Perdana Menteri dalam penjara Sungai Buloh. Inilah percaturan kuasa politik Jufazli Syed Ahmad bersama rakyat Malaysia, bersama tangan-tangan kait politik yang sangat-sangat powerful di dunia ini. Game is over, bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik. Terus menang suara keramat rakyat bersama Jufazli Syed Ahmad sehingga ke syurga Allah. Terus menang Kerajaan Agung Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam percaturan kuasa politik Malaysia akhir zaman ini. Terima kasih.